Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi untuk perbincangan berkenaan dengan kesusastraan, di mana untuk kali ini saya akan berkongsikan dengan lebih ringkas ataupun topik yang agak ringan berkaitan dengan kesusastraan, di mana saya akan menyentuh isu secara umum berkaitan dengan kelangsungan kesusastraan dalam mendepani perkembangan teknologi. Seperti yang kita sedia maklum bahawa bidang kesusastraan pada masa kini dianggap sebagai salah satu bidang ilmu yang agak ketinggalan, di mana kita dilihat sebagai bidang yang masih bergantung kepada karya-karya yang bersifat bertulis, bercetak dan sebagainya, yang menyebabkan pandangan masyarakat terhadap bidang itu sendiri tidak mempunyai masa depan, dan kebanyakan anggota masyarakat juga percaya bahawa bidang kesusastraan itu sendiri tidak memberikan apa-apa impak dan juga kepentingan kepada masyarakat, terutamanya golongan muda, untuk masa depan mereka. Sedangkan di sebalik pandangan negatif ataupun pandangan serong terhadap bidang kesusastraan itu, sebenarnya kesusastraan itu sendiri adalah satu bidang ilmu yang perlu hidup dan berkembang dalam diri setiap anggota masyarakat, agar manusia ataupun anggota masyarakat ini terus meneladani peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara yang terkandung di dalam karya-karya kesusastraan, terutamanya untuk mereka pelajari, dan juga perkara itu juga akan mendidik jiwa anggota masyarakat agar sentiasa menjadi seorang manusia yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Oleh itu, dalam perbincangan pada kali ini, saya akan menyentuh serba sedikit berkenaan dengan kelangsungan kesusastraan itu sendiri dalam berhadapan dengan perkembangan teknologi masa kini. Kerana seperti yang kita sedia maklum bahawa perkembangan teknologi pada masa kini yang berlaku pada hari ini dalam kalangan masyarakat kita telah sedikit sebanyak menghapuskan, menghilangkan, memusnahkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam diri anggota masyarakat, yang membawa kepada pelbagai masalah, terutamanya masalah-masalah berkaitan dengan jenayah, masalah-masalah berkaitan dengan kekeluargaan, serta masalah-masalah berkaitan dengan perasaan dan juga psikologi seseorang individu. Oleh itu, elemen-elemen kesusastraan itu sendiri perlu masih dikekalkan dalam anggota masyarakat kita, terutamanya golongan-golongan muda, kerana golongan-golongan muda ini adalah golongan yang akan menentukan keberjayaan masa hadapan negara kita dan juga keberjayaan masa depan dunia, di mana sekiranya tanpa nilai-nilai kemanusiaan ini, mungkin ataupun berpotensilah sesuatu peristiwa-peristiwa yang tidak berperi kemanusiaan itu terus berkembang, dan bakal berhadapan dengan kita semua bakal berhadapan dengan peristiwa berkenaan. Oleh itu, untuk kali ini saya akan membawa satu topik yang ringkas dan juga umum berkaitan dengan kelangsungan kesusastraan dalam mendepani perkembangan teknologi, agar manusia ataupun individu dan juga masyarakat yang terdapat di negara kita terutamanya dan secara menyeluruh di peringkat dunia, agar sentiasa menelaah ataupun mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalam kesusastraan itu, agar kita semua bisa boleh menjadi seorang individu yang mempunyai kemanusiaan. Jadi, ikuti ulasan secara ringkas saya berkenaan dengan topik ini. Seperti yang saya telah maklumkan tadi, topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kelangsungan kesusastraan dalam mendepani perkembangan teknologi. Saya rasa bahawa anda semua maklum bahawa generasi kini ataupun generasi yang ada pada hari ini adalah generasi yang begitu peka dengan perkembangan teknologi. Malahan kebanyakan daripada generasi pada hari ini adalah generasi yang mempunyai kemampuan untuk mengikuti setiap
perkembangan teknologi daripada teknologi dalam bentuk media dan juga pelbagai media teknologi yang lain. Jadi itu adalah salah satu perkara yang perlu kita sedar bahawa kesusastraan memerlukan perkembangan-perkembangan teknologi ini untuk terus hidup dan juga meneruskan kelangsungannya dalam persekitaran masyarakat dan juga keperluan pada hari ini. Jadi topik ini akan membincangkan berkenaan dengan aspek-aspek tersebut yang akan dilihat daripada pelbagai sudut. Antaranya adalah yang pertama, kita akan melihat dari aspek fenomena kesusastraan. Jadi fenomena kesusastraan itu sendiri kita lihat bahawa secara pensejarahan di mana kesusastraan itu telah berkembang dan melalui pelbagai peringkat daripada zaman ke zaman sehinggalah munculnya kesusastraan pada masa ini ataupun kesusastraan pada hari ini yang terhasil daripada wujudnya warisan kesusastraan daripada kesusastraan dalam bentuk klasik ataupun kesusastraan dalam bentuk lisan sehinggalah kesusastraan dalam bentuk bertulis dan seterusnya beralih kepada kesusastraan dalam bentuk moden dan juga yang terkini kesusastraan itu boleh muncul dalam keadaan teknologi ataupun dalam bentuk digital. Jadi fenomena-fenomena teknologi ataupun kesusastraan ini kita boleh lihat pada hari ini di mana kesusastraan itu diberikan satu garisan pemisah dengan bidang teknologi. Sekiranya kita menyentuh mengenai pemisahan sastra dengan teknologi, kita dapat melihat bahawa bidang kesusastraan itu dilihat sebagai satu bidang yang ketinggalan dan terletak jauh di belakang jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Jadi akibat daripada peristiwa ini menyebabkan bahawa bidang kesusastraan itu terus terpisah dengan teknologi dan juga informasi pada masa ini yang menyebabkan kita sendiri sebagai orang-orang sastra semakin terpinggir daripada pembangunan serta kemajuan yang menyebabkan semakin lama perkara ini semakin menakutkan dan juga membimbangkan dalam kalangan pengkarya-pengkarya ataupun pengamal-pengamal kesusastraan bukan sahaja di negara kita tetapi juga pengamal-pengamal kesusastraan yang berada di luar negara. Jadi apabila pemisahan sastra dengan teknologi ini berlaku disebabkan adanya fahaman ataupun corak pemikiran manusia yang beranggapan bahawa kesusastraan itu hanya layak ataupun kesusastraan itu sepatutnya hanya wujud dalam tempoh-tempoh yang lama dahulu. Ia dianggap sebagai bahan-bahan yang tidak perlu berkembang. Sastra dianggap sebagai satu bidang yang tidak relevan dalam keperluan masyarakat pada hari ini. Keadaan inilah yang menyebabkan sastra itu terus terpisah dan ditinggalkan, menyebabkan perkara-perkara ataupun teknologi hanya bergerak dengan perkara-perkara lain dan meninggalkan kesusastraan sendirian di belakang. Jadi itu adalah fenomena yang semakin merungsingkan dan juga menakutkan dalam kalangan pengamal kesusastraan di dunia pada masa kini. Jadi apabila berlakunya pemisahan sastra dengan teknologi ini menyebabkan pandangan masyarakat terhadap bidang kesusastraan itu berlihat seperti ada pandangan terhadap bidang-bidang yang ketandusan dan juga semakin ditinggalkan. Apabila berlakunya pemisahan ini juga akan membawa kepada kehilangan kemampuan ataupun kehilangan minat anggota masyarakat terhadap perkara-perkara yang terkandung di dalam kesusastraan, di mana secara umum kita boleh melihat bahawa bidang kesusastraan itu adalah salah satu bidang yang banyak memberikan nilai-nilai insaniah, nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai kewibawaan ke dalam diri manusia. Jadi perkara ini semakin lama semakin kita rasai dan juga dapat kita kesan berlaku dalam anggota masyarakat, terutamanya dalam anggota masyarakat di negara kita. Jadi itu adalah fenomena pertama yang berlaku dalam kesusastraan di mana berlakunya pemisahan sastra dengan teknologi. Fenomena kedua yang berlaku terhadap
kesusasteraan di negara kita juga, di mana kurang penekanan diberikan dalam silibus pendidikan. Jika kita melihat dan meneliti silibus-silibus pendidikan yang terdapat di negara kita bermula daripada silibus pendidikan di peringkat sekolah rendah sehinggalah ke peringkat sekolah menengah dan seterusnya di peringkat universiti ataupun di peringkat pendidikan tinggi, pendidikan berkaitan dengan kesusasteraan amat kurang diberikan penekanan kerana pendidikan di negara kita lebih banyak berfokus kepada pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan sains dan juga teknologi serta matematik, di mana perkara ini juga akan menyebabkan bahawa kesusasteraan itu semakin tidak mendapat sambutan daripada kalangan anggota masyarakat, terutamanya golongan-golongan pelajar. Perkara ini disebabkan ataupun dipengaruhi oleh pemikiran masyarakat itu sendiri yang memberi tanggapan bahawa bidang kesusasteraan itu tidak relevan dengan keperluan masa kini. Tidak relevan dalam bidang pekerjaan, tidak relevan dalam bidang kehidupan. Jadi itu adalah perkara yang menyebabkan penekanan ataupun sistem pendidikan kita kurang memberikan penekanan kepada silibus pendidikan. Sebagai contoh, sekiranya kita melihat di peringkat sekolah rendah, tidak ada lagi sebarang mata pelajaran khusus ataupun sebarang mata pelajaran yang memang memberikan fokus kepada pendidikan kesusasteraan. Cumanya ia tidak diberikan, tetapi di peringkat sekolah menengah ia hanya diberikan sedikit sahaja. Adapun kalau di peringkat sekolah menengah, perkara-perkara berkaitan dengan kesusasteraan hanya dijadikan sebagai sebahagian di dalam silibus bahasa Melayu, di mana pelajar mempelajari berkenaan dengan Komsas ataupun secara lebih khusus hanya sebahagian kecil sahaja dalam bidang pendidikan ataupun dalam pembelajaran bahasa Melayu itu yang memberikan penekanan kepada kesusasteraan. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang agak menyedihkan ataupun tidak memberikan rangsangan yang besar kepada golongan-golongan pelajar untuk memahami kesusasteraan. Tambahan lagi apabila berkaitan dengan silibus pendidikan, pelajar-pelajar ataupun golongan-golongan pelajar ini selalunya dimomokkan dengan silibus yang berkaitan dengan pembacaan semata-mata. Pelajar-pelajar golongan-golongan muda ini diberikan pemahaman bahawa kesusasteraan itu adalah bidang yang memerlukan mereka membaca dan membaca tanpa mereka mengetahui bahawa di dalam bidang kesusasteraan itu sendiri sifatnya adalah begitu luas, di mana kesusasteraan itu bukan hanya membaca tetapi akan turut memberikan satu impak kepada kemampuan mental dan juga psikologi serta secara tidak langsung akan memberi kekuatan kepada fizikal golongan pembaca ataupun generasi-generasi masa kini. Jika dilihat pula pada peringkat ataupun keadaan generasi masa kini, silibus pendidikan kita lebih memberikan penekanan kepada bidang-bidang yang bukan bersifat kesusasteraan, yang menyebabkan golongan-golongan yang meminati kesusasteraan itu semakin menipis dan juga berkurang. Jadi apabila silibus pendidikan telah dibentuk sedemikian rupa, ini menyebabkan permintaan ataupun keinginan pelajar-pelajar untuk mempelajari kesusasteraan itu semakin berkurang dan akhirnya nanti sekiranya masih berterusan, ia akan menghapuskan secara langsung keadaan ataupun kesusasteraan kita di dalam sistem pendidikan. Manakala kalau kita melihat kepada peringkat sekolah di peringkat lebih tinggi, iaitu pengajian tinggi, bidang kesusasteraan tidak ditawarkan secara menyeluruh di peringkat universiti ataupun kolej-kolej yang terdapat di negara kita, di mana hanya beberapa buah universiti sahaja yang betul-betul menawarkan bidang kesusasteraan itu sebagai satu bidang ataupun program yang diikuti oleh pelajar. Manakala universiti-universiti yang lain
lebih memberikan fokus kepada pembelajaran engineering ataupun kejuruteraan dan juga berkaitan dengan bidang sains dan juga teknologi. Jadi keadaan inilah yang menjadikan kesusasteraan itu terus dipinggirkan dan terus berada di belakang jika dibandingkan dengan sistem ataupun bidang-bidang lain yang terdapat di dalam negara kita. Jadi silibus pendidikan yang sedemikian rupa telah menjadikan satu fenomena yang amat menakutkan dan juga amat membimbangkan kepada bidang kesusasteraan itu sendiri. Dan perkara yang ketiga yang berkaitan dengan fenomena kesusasteraan ialah golongan muda tidak lagi mengenali karya-karya sastra. Jika diteliti dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, lebih ramai golongan-golongan muda yang ada di negara kita meminati perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan kesusasteraan, di mana mereka lebih meminati perkara-perkara berkaitan dengan hiburan semata-mata. Contohnya jika diberikan pengetahuan ataupun soalan berkaitan dengan K-pop dan sebagainya, mereka lebih berminat jika diberikan berkenaan dengan karya-karya sastra. Oleh itu, keadaan ini menyebabkan golongan-golongan muda ini semakin menjauhkan diri daripada karya-karya sastra dan akhirnya suatu ketika nanti sekiranya tidak dibendung, perkara ini akan menyebabkan penghapusan terhadap kesusasteraan ataupun karya-karya sastra dan menyebabkan karya-karya sastra yang ada di dalam negara kita tidak mendapat sambutan daripada golongan masyarakat. Jadi keadaan ini juga adalah satu keadaan yang membimbangkan terhadap fenomena kesusasteraan di mana golongan-golongan muda tidak lagi mengenali karya-karya sastra kita. Dan apabila berlakunya keadaan ini, golongan-golongan sastrawan ataupun pengkarya akan sukar untuk meneruskan kehidupan mereka dan sukar untuk memastikan kelangsungan karya itu terus kekal dan berkembang dalam anggota masyarakat, dan akhirnya kita akan kehilangan warisan terpenting negara kita iaitu berkaitan dengan kesusasteraan. Dan perkara keempat ataupun fenomena keempat yang berkaitan dengan kesusasteraan yang boleh dibincangkan adalah berkaitan dengan karya sastra yang bersifat popular ataupun karya-karya sastra yang bersifat picisan yang semakin diutamakan dalam anggota masyarakat. Memang kita sedar bahawa karya-karya popular ataupun karya-karya picisan ini bukanlah tidak bagus untuk dibaca oleh golongan masyarakat dan tidak memberi manfaat kepada golongan masyarakat. Tetapi nilai ataupun manfaat yang terdapat di dalam karya-karya popular ataupun karya-karya picisan ini adalah lebih rendah kualiti ataupun kandungannya jika dibandingkan dengan karya-karya sastra yang bersifat lebih berat. Jadi keadaan-keadaan ini sekiranya kita lihat kepada kedai-kedai ataupun bookstore yang terdapat di seluruh negara, sekiranya kita melihat kepada karya-karya yang dipaparkan ataupun yang dijual dalam kedai-kedai itu, kebanyakannya karya-karya yang bersifat popular ataupun picisan ini. Manakala karya-karya yang daripada pengkarya-pengkarya hebat dan juga besar di negara kita amat sukar untuk didapati di kedai buku yang popular. Adapun karya-karya ini hanyalah dipasarkan di bawah kedai-kedai tertentu sahaja, seperti di bawah kedai Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi itu adalah salah satu keadaan yang membimbangkan di mana karya-karya sastra popular yang kebanyakannya menyentuh mengenai hal-hal berkaitan dengan percintaan, hal-hal berkaitan dengan perebutan kuasa, kekeluargaan dan juga sebagainya itu hanyalah bersifat sementara dan memberikan keseronokan kepada pembaca, tetapi tidak secara langsung memberikan nilai-nilai kemanusiaan dan juga pemikiran kepada pembaca, khalayak pembaca, dan akhirnya menyebab kualiti ataupun nilai pengetahuan golongan pembaca itu semakin rendah dan mereka turut terpengaruh dengan peristiwa-peristiwa yang terdapat di dalam karya-karya popular ataupun karya-karya picisan ini yang turut membawa kepada
pelbagai permasalahan dalam anggota masyarakat. Jadi ini adalah contoh empat fenomena dalam kesusasteraan pada hari ini, dan kita perlu sedar bahawa fenomena-fenomena ini semakin hari semakin menakutkan, semakin hari semakin membimbangkan juga. Sekiranya kita tidak bendung dengan kadar yang segera, perkara ini akan berlarutan di dalam anggota masyarakat, dan akhirnya nanti kita akan menjadi anggota masyarakat yang kurang peka dengan kemampuan dan juga kepentingan kesusasteraan itu sendiri dalam mendidik jiwa dan juga membentuk nilai kemanusiaan di dalam diri anggota masyarakat kita. Jadi perkara yang seterusnya akan dilihat adalah berkaitan dengan peranan teknologi dalam perkembangan kesusasteraan ataupun sastra. Jadi kita perlu melihat bahawa teknologi pada masa ini yang berkembang dan berubah daripada semasa ke semasa dan sentiasa mengikuti perkembangan terkini dan perlu dimanfaatkan oleh bidang kesusasteraan itu sendiri agar kita sentiasa bersifat terkini dan juga terus boleh berkembang di dalam perkembangan teknologi tersebut. Jadi peranan teknologi dalam perkembangan sastra adalah di mana kita boleh melihat teknologi maklumat itu sendiri adalah mempunyai sifat yang tiada batasan. Jadi dengan tiada batasan yang dimiliki oleh teknologi ini memberikan ruang yang begitu besar kepada kesusasteraan ataupun pengkarya-pengkarya sastra untuk terus berkarya, di mana mereka tidak lagi perlu berkarya secara bercetak semata-mata, tetapi boleh berkarya dengan menggunakan pelbagai platform-platform yang bersifat teknologi dan tiada batasan dan boleh disebarkan kepada sesiapa sahaja yang berada di muka bumi ataupun yang berada di negara ini tanpa batasan. Jadi ia adalah satu anjakan baharu kepada bidang kesusasteraan sekiranya dimanfaatkan dengan sebaiknya. Teknologi yang tersedia pada hari ini akan memberikan satu ruang yang begitu luas kepada seseorang pengkarya untuk menghasilkan karya mereka dan seterusnya menjadikan platform teknologi ini sebagai platform terpenting bagi menghasilkan karya-karya masing-masing. Jadi tiadanya batasan yang dimiliki oleh teknologi ini akan memberikan satu ruang yang lebih luas kepada kesusasteraan untuk berkembang dan diterima oleh anggota masyarakat. Kemudian, perkara yang kedua yang berkaitan dengan peranan teknologi dalam perkembangan sastra juga adalah teknologi ini menjadi medium baharu untuk pengkarya menghasilkan karya-karya mereka. Pelbagai medium diberikan oleh teknologi kepada pengkarya-pengkarya untuk menghasilkan karya mereka, antaranya adalah seperti dalam media sosial ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain seperti dalam bentuk penghasilan karya dalam digital, termasuklah dalam bentuk penghasilan filem ataupun di dalam pembentukan ataupun penghasilan karya-karya dalam bentuk animasi dan juga permainan interaktif ataupun permainan digital. Jadi medium-medium baharu ini boleh dimanfaatkan oleh pengkarya-pengkarya sastra untuk dijadikan sebagai satu platform baharu ataupun medium baharu untuk mereka menghasilkan karya, di mana mereka tidak perlu lagi menghasilkan karya-karya dalam bentuk bertulis, tetapi menghasilkan karya-karya dalam media baharu itu untuk mengekalkan nilai-nilai kesusasteraan, di mana nilai-nilai kesusasteraan seperti unsur-unsur naratif dan juga unsur-unsur nilai dapat diterapkan di dalam pelbagai medium baharu ini. Kemudian, peranan yang ketiga yang berkaitan dengan teknologi dalam perkembangan sastra adalah sifat teknologi itu sendiri yang bersifat interaktif, yang membolehkan karya sastra mendapat maklum balas langsung daripada khalayak. Perkara ini amat penting di dalam penghasilan karya-karya sastra pada masa ini, di mana sekiranya untuk menghasilkan sesebuah karya, kita perlu mendapatkan ataupun memperoleh maklum balas segera daripada
khalayak, kerana itu adalah sifat khalayak ataupun anggota masyarakat pada hari ini yang memerlukan maklumat itu disampaikan dengan cepat dan juga pantas agar mereka mendapat memperbaiki sesuatu perkara ataupun menambah baik sesuatu perkara itu supaya dapat memberi kepuasan dan juga dapat memberi satu anjakan baharu kepada kehidupan mereka. Jadi sifat interaktif yang dimiliki oleh teknologi, misalnya sekiranya penghasilan karya itu adalah melalui media sosial, sama ada melalui Facebook ataupun melalui pelbagai medium yang lain, seseorang pengkarya boleh menghasilkan karya mereka dan mereka juga boleh mendapatkan info-info ataupun maklum balas daripada khalayak supaya mereka dapat menghasilkan karya yang bersesuaian dan bertepatan dengan keperluan ataupun kemahuan khalayak, dan ini akan memberikan satu ruang lingkup yang besar kepada permintaan khalayak supaya mereka dapat menikmati sebuah karya seperti yang mereka kehendaki. Jadi peranan teknologi dalam aspek ini adalah sangat-sangat besar, di mana sifat teknologi yang bersifat interaktif ini membolehkan karya itu dapat dicipta, direka dan juga dihasilkan bersesuaian dengan keperluan-keperluan khalayak pada hari ini. Kerana saya percaya bahawa khalayak pada hari ini amat memerlukan karya-karya yang begitu dekat dengan diri mereka, bukannya karya-karya yang bersifat lama dan juga ketinggalan dari segi latar belakang cerita dan sebagainya. Jadi, ketiga-tiga perkara ini adalah penting dalam memastikan kesusastraan itu terus berkembang dengan memanfaatkan peranan-peranan yang terdapat dalam teknologi agar sastra terus bersifat langsung dan juga diterima oleh anggota masyarakat sampai bila-bila. Kemudian kita lihat pula bagaimana generasi muda berfungsi ataupun mempunyai peranan sebagai penerus kelangsungan sastra. Kita perlu percaya, kita perlu sedar bahawa generasi muda pada hari ini adalah generasi yang akan menjadi generasi pelapis untuk masa hadapan. Jadi penulis-penulis perlu sedar dan juga perlu memberikan ruang kepada diri mereka untuk dekat dengan generasi-generasi muda ini agar karya mereka terus dapat mendapat permintaan dan juga dapat diterima oleh generasi muda. Jadi kita perlu melihat apakah fungsi-fungsi yang dimainkan oleh generasi muda sebagai penerus kepada kelangsungan kesusastraan. Jadi kita perlu melihat perkara ini daripada 3 peringkat yang utama, iaitu kita perlu memastikan, kita perlu menerapkan nilai kesusastraan itu ke dalam jiwa dan juga diri generasi muda agar mereka menjadi ejen yang akan meneruskan kelangsungan kesusastraan, di mana kita perlu menerapkan nilai kepada mereka untuk menghargai kesusastraan itu sebagai warisan yang terdapat di dalam negara kita. Oleh itu, kita perlu melihat balik ataupun melihat semula kepada sistem-sistem pendidikan yang ada di dalam negara kita dan juga cara ataupun kaedah bagaimana kita menyampaikan kesusastraan yang ada pada dalam anggota masyarakat kita sebagai warisan masyarakat kita ke dalam diri mereka. Kita perlu menjadikan ia sebagai sesuatu perkara yang berharga dan perlu diamalkan dan juga diterapkan kepada diri mereka agar mereka dapat menghargai warisan kesusastraan Melayu. Dan apabila mereka mempunyai nilai ataupun pengiktirafan terhadap karya-karya sastra, secara tidak langsung kita tidak perlu menjadikan ataupun memaksa mereka untuk memahami. Sebaliknya, generasi muda ini secara tidak langsung akan secara sendiri menghargai dan juga mempunyai rasa sayang dan kasih kepada warisan kesusastraan Melayu ini. Apabila perkara ini dapat kita terapkan dengan baik kepada diri mereka, sama ada melalui sistem pendidikan ataupun melalui pelbagai kaedah lain seperti menggalakkan golongan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak mereka menyertai diri di dalam penghasilan ataupun penglibatan ke dalam
pemahaman kesusastraan itu sendiri, kita secara tidak langsung akan melahirkan generasi muda yang peka ataupun celik kepada kesusastraan itu sendiri. Kemudian, perkara yang seterusnya apabila kita telah menjadikan mereka sebagai golongan yang mempunyai nilai penghargaan yang tinggi terhadap warisan kesusastraan, generasi muda yang ada pada hari ini adalah generasi muda yang begitu celik dengan teknologi. Mereka adalah golongan yang dekat dan juga mampu untuk memahami teknologi itu dengan mudah. Mereka dari kecil lagi telah pun terdedah dengan pengetahuan berkaitan dengan teknologi ini. Jadi apabila golongan-golongan muda yang mempunyai tahap kecelikan yang tinggi terhadap teknologi ini diberikan jiwa kesusastraan itu sendiri, mereka akan secara tidak langsung mampu untuk menerapkan nilai-nilai peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara yang terkandung di dalam kesusastraan itu dan ditampilkan di dalam pelbagai medium teknologi. Dan apabila perkara ini berlaku, golongan-golongan muda ini boleh menghasilkan karya masing-masing dan juga memanfaatkan kepelbagaian teknologi yang ada pada masa ini ataupun teknologi yang ada pada masa hadapan, dan akhirnya mereka juga akan mencipta karya-karya dan juga menghasilkan karya-karya yang terdapat di dalam bentuk teknologi. Dan apabila perkara ini boleh dilaksanakan dan juga direalisasikan, sastra itu secara tidak langsung dapat dipertahankan dan akan dapat dikekalkan sehinggalah kepada pelbagai lapisan generasi yang akan datang. Jadi itu adalah penting mengapa kita perlu menjadikan generasi ini sebagai generasi muda, sebagai generasi yang dapat menjadi penerus kepada kelangsungan kesusastraan melalui 3 peringkat yang utama ini, iaitu menghargai warisan sebagai kesusastraan Melayu, kemudian menjadikan generasi muda ini sebagai generasi yang celik dengan teknologi dan menerapkan mereka dengan nilai warisan kesusastraan, dan akhirnya akan membawa kepada penghasilan ataupun pewujudan sastra untuk dikekalkan dan dipertahankan dalam anggota masyarakat. Jadi itu adalah perkara-perkara penting berkaitan dengan peranan dan fungsi generasi muda sebagai penerus kepada kelangsungan kesusastraan yang terdapat di dalam negara kita, agar kesusastraan itu dapat dihargai dan juga dapat dinikmati sehingga kepada beberapa ataupun kepada seluruh generasi-generasi yang akan ada di negara kita pada masa akan datang. Jadi itu sahaja berkaitan dengan perkongsian tentang topik pada hari ini, iaitu berkaitan dengan fungsi ataupun kelangsungan kesusastraan dalam mendepani teknologi. Jadi kita sebagai anggota masyarakat yang ada pada hari ini perlu sedar dan juga memberi peluang kepada teknologi itu untuk dijadikan sebagai satu platform baharu untuk menghasilkan karya-karya sastra, agar karya-karya sastra yang ada di negara kita pada hari ini terus berkembang dan juga sustain dalam persekitaran yang mencabar. Dan dalam keadaan yang sedemikian juga akan menjadikan kita ataupun anggota masyarakat itu anggota masyarakat yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan seperti yang lazimnya terdapat di dalam karya-karya sastra itu sendiri. Dan nilai-nilai ini adalah nilai-nilai terpenting yang perlu kita pertahankan dan perlu kita amalkan sehingga kepada penghujung hayat kita. Kerana akhirnya nanti kita akan berbalik kepada nilai-nilai ini berbanding kepada perkara-perkara yang sampingan kehidupan kita seperti berkaitan dengan ekonomi, politik dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara sampingan. Jika dikaitkan dengan kesusastraan, kesusastraan itu adalah unsur utama ataupun jiwa kepada seseorang individu itu, dan akhirnya apabila ada jiwa itu, dia akan dapat membangunkan masyarakatnya dengan memancarkan kejiwaan kemanusiaan itu di dalam pelbagai bidang seperti dalam ekonomi, di dalam politik, di dalam sosial dan juga sebagainya. Baiklah, itu tadi sedikit perbincangan saya berkenaan dengan topik pada kali ini, iaitu kelangsungan kesusastraan dalam mendepani perkembangan teknologi
Saya harapkan anda semua mendapat sedikit sebanyak input daripada perkongsian ini dan diharapkan anda juga dapat menjadikan pembelajaran pada kali ini, perkongsian pada kali ini sebagai satu yang memberikan manfaat kepada diri anda dan juga keluarga anda serta anggota masyarakat secara keseluruhannya. Dan diharapkan anda juga semua sedar bahawa keperluan kita sebagai generasi yang kini terhadap perkembangan kesusastraan itu adalah mempunyai tanggungjawab yang sangat besar dan kita sebagai generasi yang celik kepada teknologi perlu memanfaatkan teknologi ini agar ia menjadi sebahagian daripada kehidupan kita dalam kita menerapkan pelbagai nilai yang terkandung di dalam kesusastraan itu sendiri dan akhirnya akan membina keyakinan diri kita kepada kemampuan kita sebagai seorang manusia yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan dan akhirnya akan membawa kepada sifat-sifat manusia yang saling menjaga antara satu sama lain yang secara tidak langsung akan membawa kepada keberterusan ataupun kelangsungan kehidupan kita sebagai anggota masyarakat yang saling memerlukan antara satu sama lain. Dan yang paling penting, kita kena pastikan keamanan dan nilai-nilai jiwa yang kita miliki itu terus berkekalan dan terus berterusan sehingga kepada pengakhiran hayat kita. Kerana nilai-nilai ini terkandungnya di dalam karya-karya sastra dan juga bidang kesusastraan itu sendiri sebagai salah satu bidang yang memberikan kemanusiaan kepada kita semua. Jadi sehingga itu sahaja untuk perbincangan pada kali ini. Diharapkan kita akan dapat berjumpa lagi pada perbincangan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.